Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kita sambung kitab Minhajus Salam pada muka surat 6 bawah sekali. Muka surat 12 6 bawah sekali, Jawi, Rumi 12 bawah sekali juga. Ini senang aja ni. Tak ada yang memeningkan kepala bab ni. Ya, relax ke. Yang ni lah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan wajib kita i'tiqad, wajib kita pegang pula dengan maksud juga. Dalam kitab lama dia pula dengan juga ni dia dulu sama. Sebab tu kita baca tak kena pula ni kan. Kadang-kadang juga jadi pula jadi juga. Sebenarnya dia terjemah daripada kitab Arab. Aidan ni ada dua makna. Juga satu, pula satu. Pula dengan juga. Jadi bila kita baca kitab ni, kalau kata pula tu tak sesuai, kita cuba tukar juga. Baru kena kan. Jadi kat sini juga ni. Dan wajib kita i'tiqad pula. Dan wajib kita i'tiqad juga. Juga dengan maksud sebelum tu kita disuruh i'tiqad yang 10 malaikat. Sebelum tu cerita pasal malaikat. 10 malaikat tu wajib i'tiqad adanya malaikat. Kemudian kita wajib i'tiqad juga. Apa dia? Yang lain lagi. Bahawasanya seafdal makhluk. Afdal ni sebaik-baik makhluk. Bila sebut makhluk tu selain daripada Allah lah. Yalah, selain daripada Allah makhluk lah. Selain daripada Allah makhluk. Makhluk ni macam-macam. Dia ada tumbuh-tumbuhan, dia ada binatang, dia ada benda yang tak hidup, benda beku, benda macam batu tu, macam dinding, ada benda. Ada manusia, ada jin, ada iblis, macam-macam, ada setan. Tu makhluk lah semua tu. Ada planet, matahari, bulan, semua tu lah. Sebut satu-satu tak habis. Dalam banyak-banyak tadi semua, dia mesti ada peringkat. Yang ni yang terbaik. Yang kedua, yang tiga kan. Yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Makhluk nombor satu. Tak boleh lawan yang lain. Dia duduk nombor satu. Kemudian daripada darjatnya, martabat segala, ulul azmi. Nanti dulu, ulul azmi. Jadi seafdal makhluk makhluqatika sayyidina apa yang biasa kita dia menyanyi itulah makhluqat sama apa dah lupa lah. Apa yang mula-mula nak cerita seafdal makhluk lah, itu maksud seafdal makhluk. Mula-mula dia macam mana tak tahu lah, tengah-tengah je tahu, biasa lah tu. Makhluqatika sayyidina kan, macam mana kan, yang awal tu. Dia kata afdal makhluqat, afdal makhluk. Kita biasa nyanyi je, kita tak faham. Tu maksud afdal makhluk. Dengan maksud nombor satu, dia terbaik. Bila sebut terbaik, dari segenap segi. Dari segi kehambaan dia terbaik, dari segi manusia dia terbaik, dari segi segala-galanya lah, cantik dia terbaik,
cerdik dia terbaik, semua dia terbaik. Sebab tu dia panggil seafdal-afdal makhluk. Nabi kita lah. Jadi maknanya bila kita punya Nabi sebaik-baik makhluk, kita umat dia sebaik-baik umat. Gitu lah. Dia akan jadi ikatan kat situ. Sahabat Nabi sebaik-baik sahabat. Sebaik-baik sahabat lah kita, kawan. Sebaik-baik sahabat Nabi. Okey. Dan apa yang Nabi cakap ataupun suruh sebaik-baik suruhan. Dia kias banyak benda. Dia kias banyak. Apa yang Nabi buat sebaik-baik perbuatan. Apa lagi? Jadi apa yang keluar dekat Nabi semua baik. Sebab Nabi itu paling baik. Baik dengan maksud afdal. Dan kita kena i'tiqad tu. Kalau tidak berdosa. Kalau kita rasa yang orang lain ke yang lebih, berdosa. Kita kena pegang Nabi sebaik-baik makhluk, seafdal-afdal makhluk. Maksimum nisbah manusia, dia duduk nombor satu. Dia duduk nombor satu. Tak boleh lawan yang lain. Dan kalau kita tengok, Nabi kita diutuskan untuk semua rahmatan lil alamin. Sedangkan Rasul terdahulu dia diutus untuk umat dia je. Kalau umat dia Bani Israel, ya Bani Israel, untuk Bani Israel je. Dia tak perlu berdakwah dengan Bani Melayu. Tak perlu. Sebab dia untuk Bani Israel. Kalau dia diutuskan untuk kaum tu, kaum tu. Nabi kita, dia diutuskan untuk semua kaum. Okey, satu. Nabi dan Rasul yang lain, dia diutuskan untuk zaman dia je. Habis dia, selama berapa ratus-ratus tahun, orang tukarlah agama tu. Tapi Nabi kita sepanjang zaman sampai kiamat. Itu kelebihan. Nabi kita diutuskan untuk jin juga. Rasul-rasul yang lain dia tak diutuskan untuk jin. Nabi kita diutuskan untuk jin. Oh, hebat. Malah dia diutuskan untuk pokok, binatang dan sebagainya. Maksudnya bukan diutuskan untuk ajar binatang tu, ajar pokok tu. Maksud menjadi rahmat. Rahmat bagi yang lain. Maka macam tu layaklah dia duduk nombor satu. Malah pendapat Imam Malik, Madinah dengan Mekah mana lagi besar, lagi afdal. Lagi afdal kita kata Mekah sebab ada Kaabah. Tidak, kata Imam Malik lah. Imam Malik seorang je kata gini. 3 imam lagi kata sebaliknya. Imam Malik kata Mekah lebih afdal, lebih besar, lebih hebat lah daripada Madinah, lebih hebat daripada Mekah. Sebab dekat Madinah ada jasad Nabi. Jasad Nabi paling mulia, maka tempat yang Nabi duduk, bumi yang Nabi ada tu mulialah juga. Kan kita dengar cerita yang sangat masyhur, Imam Malik dia masuk je sempadan Madinah, dia buka kasut. Kerana dia kata, macam mana aku nak pijak sedangkan kekasih yang aku cintai, makhluk yang paling afdal ada dalam bumi tu. Takkan aku nak pakai slipper? Korang hajar. Dia fikir gitu. Maka dia buka slipper. Dan dia turun daripada kuda atau unta dia untuk masuk. Kita bawa taik kucing daripada Malaysia lagi bawa jejak kan. Tak fikir kita, tak salah. Tapi Imam Malik kata gitu. Tapi 3 imam lagi kata tidak. Yang afdal Mekah dan Madinah, Mekah. Kerana dia ada binaan yang paling mulia. Oleh kerana dia ada binaan yang paling mulia, dia jadi tempat yang paling mulia. Khilaf kat situ. Habis. Letak dekat mana tu? Dekat tangga dekat lantai. Ya. Ya, betul. Itu antara. Itu kalau orang beramal begitu, dia lebih kepada pendapat Imam Malik. Dia kepada Imam Malik. Yang imam-imam lain tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia kata, tapi yang kata tak ada masalah ni di bumi Madinah. Tapi di sekeliling tanah Nabi ada, maqam Nabi sekeliling, itu ijma' ulama. Itu paling mulia. Di antara langit dan bumi, lagi paling mulia Nabi, kita tahu dah. Tanah ataupun maqam, tanah yang ada di sekeliling Nabi, maqam Nabi itulah kena. Besar mana sangat kan? Tanah di situ, bumi di situ lebih afdal daripada dunia dan langit. Langit dan bumi dan langit dan bumi. Dan seisinya. Seisinya pasti lah. Yang di kawasan tu. Itu sepakat Imam Malik, Imam Syafi'i, semua sepakat. Maksudnya yang dalam bilik hotel kecil. Dia tak kata gitu. Dalam kitab dia kata gini. Bumi tempat dimakamkan Nabi.
Jadi kita kena fikir juga macam mana nak cakap. Bumi tempat dimakamkan Nabi, ijma' ulama lebih afdal daripada langit dan bumi dan segala isinya. Cuma yang luar-luar ni, yang Madinah yang luar-luar ni. Yang luar-luar jauh-jauh kan berpuluh kilometer je kan. Dia punya besar tu. Itu macam mana? Imam Malik kata sebab ada Nabi kat situ tetap juga dia mulia daripada Mekah. Tapi imam lain kata tidak, Mekah lagi. Yang mana dia setuju kat situ. Cuma kita nak kata macam mana, saya tak reti nak cakap macam mana. Tapi dalam kitab betul lagi tu. Bumi yang dimakamkan Nabi lebih mulia daripada langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau kita mudah bodoh-bodoh faham, sekeliling tu lah. Ataupun pemakaman tu lah kot. Besar mana? Macam mana? Besar tu lah. Bukan yang dia tutup tak bagi orang masuk, bukan. Itu dah keluar dah kan. Ni yang kat dalam tu. Orang dulu dengar cerita, orang dulu boleh tengok. Orang sekarang tak boleh kan, dia tutup. Nak intai pun tak boleh. Tak boleh intai. Lompat ke atas. Kalau ada lompat mesti orang lompat naik atas dah. Jadi itu lah, lebih mulia daripada langit dan bumi dan segala isinya. Itu sepakat ulama. Habis tentang Nabi. Ringkas je ni. Kemudian ini kalau nak panjang kita akan masuk Kifayatul Muhtadi nanti. Dia lagi panjang tak habis lah jauh. Dia detailkan satu-satu. Kemudian daripada darjatnya selepas Nabi, ataupun kemudian daripada darjat ni maksud nombor 2. Yang duduk nombor 2 apa? Kan nombor 1 Nabi. Segala ulul azmi Nabi ataupun Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi 5 termasuk Nabi kita lah. Jadi kalau dah Nabi kita dah ambil tu, tolak lah kat situ kan. Tapi Nabi kita ulul azmi juga, jadi 4 lah. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Betul kat turutan tu macam salah je. Tak kisahlah, janji betul. Turutan salah tak apa, janji betul. Betul kan? Turutan betul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang itu yang kita boleh letak. Jadi kita boleh letak nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh. Kita boleh kata gitu. Kenapa kita boleh kata gitu? Kerana mereka ulul azmi. Azmi itu azam lah. Ain, za, mim. Azmi, tukar balik jadi azam. Maksudnya ulul, mereka yang bersungguh-sungguh, ulul albab. Mereka yang bersungguh-sungguh untuk berazam. Jadi kerja dia apa? Kerja dia menyampaikan. Bersungguh-sungguh menyampaikan. Dan kenapa ada perkataan bersungguh-sungguh? Rasul lain tak bersungguh-sungguh ke? Rasul lain bersungguh-sungguh juga. Yang ini dia sungguh-sungguh, kaum dia pun sungguh-sungguh menentang. Dia pun dengan bersungguh-sungguh lagi untuk terangkan balik. Kaum dia bersungguh-sungguh lagi reject. Itu masuk ulul azmi. Kalau setakat Rasul bersungguh-sungguh menyampaikan, semua Rasul. Cuma kaum dia ada terima, ada yang tak terima. Selang lama sikit terima balik. Macam kaum Nabi Yunus kan? Kaum Nabi Yunus mula-mula tak terima. Lepas Nabi Yunus patah balik, lepas dia kata 3 hari akan turun azab, Nabi Yunus pun keluar daripada tempat tu, takut azab kena pada hari yang kedua. Rupa-rupanya dia orang beriman pada hari yang ketiga. Itu yang Nabi Nuh kena Nabi Nuh pula, Nabi Yunus kena makan ikan tu. Dia keluar-keluar lah, dia kata aku tak tahu umat aku. Umat aku beriman, lepas tu ingatkan dah kena bala dah. Sebab dia keluar awal. Dia keluar awal daripada tempat dia. Sebab turun wahyu kata 3 hari lagi. Kalau macam tu maknanya memang bersungguh-sungguh. Tapi yang ni tak, yang 5 orang ni, dia dakwah umat dia tentang, dia dakwah tentang kena gitu, kena ancam bunuh, kena gitu, kena gitu. Dia pula macam-macam masalah. Maka dia berazam juga untuk menyampaikan dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil ulul azmi, ada 5. Dan kita dibenarkan untuk meletakkan ranking. Dibenarkan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini kita boleh letak ranking. Selain daripada 5 ni, kita tak dibenarkan meletak ranking. Nombor 6 Nabi Ilyas, nombor 7 tak dibenar. Seolah kita macam membeza, pandang Nabi ni kurang sikit, dia seolah-olah gitu. Yang 5 ni kenapa? Kerana Nabi sendiri yang bagi tahu, ulul azmi. Yang lain Nabi tak bagi tahu, jadi tak boleh letak ranking. Yang lain kita kata apa? Bakinya ni yang bawah dia.
Sambung. Kemudian pula nombor 3. Kita senang cerita, Nabi kita nombor 1, ulul azmi 4 orang nombor 2. Kita anggap gitulah. 4 orang ni nombor 2. Kita ambil kelompok 4 orang nombor 2. Kemudian nombor 3, segala yang tinggal daripada Nabi yang menjadi Rasul. Makna Rasul yang 25 tu lah. Dan Rasul 25 tu kejap, 25 ke tak? Bukan, yang 300. Yang 300 lebih. Kan Rasul ada 300 lebih. 314 lah, 313 lah, 315 lah. Hari tu lah. Okey. Yang ni Rasul, yang ni duduk ranking ketiga. Duduk nombor 3. Ya bukan yang 25 sebab yang 25 termasuk yang 300 tadi ni. Yang 25 tu wajib diketahui fardhu ain. Tu yang 25. Yang ni Rasul 300, ada 300 lebih. Itu duduk ranking yang ketiga. Kemudian pula martabat segala nabi-nabi yang tiada menjadi suruhan daripada Tuhan. Maksudnya nabi saja. Ada 1 2 5 0 0 0. 100 apa? 1 laksa, apa lupa bahasa dulu kan. Satu apa? 125,000, lebih kurang lah. Kena cerita banyak lah, 100,000 macam tu. Itu Nabi saja, dia bukan Rasul. Yang itu duduk ranking keempat. Yang tu kita boleh. Tapi kita tak boleh letak Nabi Khidir lebih daripada Nabi, tak boleh. Cuma dalam segi kumpulan boleh, kita kumpul. Berterabur tak apa. Berterabur tak apa. Kita cuma nak dia punya golongan itu, saya kira nombor 4. Nombor 1 Nabi. Nabi kita. Nombor 2 ulul azmi. Ulul azmi tadi salah satu. Ulul azmi sebab Nabi sendiri yang bagi tahu. Betul. Yang lain tak boleh. Dia seolah macam menghina pada lah. Bila kita mengangkat satu Nabi yang lain, kita seolah-olah menghina, bukan menghina, menjatuhkan Nabi satu lagi. Seolah-olah, walaupun kita tak niat. Jadi tak boleh letak. Habis yang ni boleh letak 5, dah Nabi sendiri yang letak. Macam tu lah. Ada orang dia letak, dia suka Nabi ni, dia suka Nabi ni. Dia suka tu maksud dia letak afdal tu. Hati dia kata gitu, tak boleh. Tak adalah sampai kufur apa, tapi tak boleh. Hati tu, hati. Dia suka Nabi Khidir. Tapi Nabi Ilyas tak apa sangat. Macam tu. Dia macam tu pula dia. Apa hal lah? Kau apa hal lah? Kenapa nak beza-beza kan? Letak sekali. Tiada menjadi suruhan. Kemudian pula martabat segala kepala malaikat. Kepala malaikat tu ketua lah. Kepala malaikat ada yang besar, VIP ada 4. Tapi kalau sebut kepala ada 10 lah. Yang kita wajib fardhu ain. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail pengatur rezeki, Israfil tiup sangkakala, Israel pencabut nyawa, Malik jaga neraka, Ridwan jaga syurga, Raqib tulis amal baik, Atid tulis amal buruk, Munkar penyoal dalam kubur, Nakir pengazab dalam kubur. 10 ni fardhu ain wajib orang tahu. Tu kepala. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan 10 ni bukan nama malaikat. Kita biasa dengar tu nama malaikat, tak apalah kita ambil contoh tu dalam kitab kita pun gitu. Saya nak bawa contoh lain. Ada ulama kata sebenarnya itu bukan nama malaikat. Itu nama department. Saya yang tahu lah, nak bagi senang faham. Department. Jibril lah tak? Jibril ketua je. Jibril bukan department. Jibril betul nama malaikat Jibril. Tapi yang lain tu department. Department Mikail. Maksudnya mengatur rezeki. Jadi banyak ramai malaikat ni. Semua mengatur rezeki. Namanya department Mikail. Ketua ke? Dia ada ketua. Dia ada ketua. Ketua dia, tapi Mikail tu department. Bukan nama. Ada kata gitu. Macam yang mencabut jauh Israel. Tak kau tengok lagu Bila Israel. Apa? Selimut putih. Dulu lalu dengar kat radio. Sekarang tak ada dengar dah kat radio. Israel tu itu tak semua ulama terima nama tu. Tak semua. Sebab Israel ni katanya Israeliat. Nama. Bukan malaikat tu, nama Israel. Nama dia Malikul Maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi. Malak maut, malaikat maut. Wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
Jadi dia panggil department maut. Dalam tu semua malaikat maut. Sebenarnya bukan nama malaikat tu. Dia department, kecuali Jibril. Jibril aja dia tak ada department wahyu. Kerja tak ada. Memang dia akan sampaikan wahyu Jibril. Ada ulama kata gitu. Ada ulama kata gini, yang Mikael tu dia ketua. Dan dia ada anak buah dia yang buat kerja. Bukan dia je buat kerja. Dia sekali dan dia ada anak buah dia. Macam itulah. Ada malaikat yang lain. Tapi ada, saya baca. Dia di belah-belah India. Dia memang berpendapat macam tu lah. Tapi benda tu bukan tak ada apa-apa pun. Cerita apa? Cerita sekadar nama je kan. Kalau Israel, kalau dia cabut-cabut setok ke dia? Itu yang dibahaskan oleh mereka yang kata tu department. Ada ramai, ada 18 juta malaikat malaikat department Israel. Kau department mana? Aku maut. Uish, bahaya macam tu. Dia banyak. Sebab tu dia boleh cabut serentak. Tapi yang mengatakan macam dalam kitab kita, dia tak kata gitu. Macam mana dia boleh serentak? Dia apa? Dia cahaya. Tup. Memang tak terasa. Malah adalah hadis mengatakan Israel ni ketika cabut nyawa, macam kita makan hidangan banyak ni, kita makan macam mana? Cobek. Gitu aja dia. Sebab dia besar. Dia cobek gitu. Makan. Dia tak ada kata nak makan kena, tak ada. Ulu-ulu, tak ada. Semua makanan ada kat sini lah. Kalau kita nak rasa, bodoh pun, bodoh. Baru kena. Saya boboh. Macam itulah dia ambil nyawa gitu. Ada kata yang mengatakan itu bukan department. Itu nama. Sebab il tu kalau dikaji maksudnya hamba. Ismail. Il tu hamba. Isma tu apa? Isim. Ismail. Nama kan? Nama isim kan? Macam tu lah. Dia kalau macam Mikael. Dia kaji rupanya il tu hamba. Mika tu macam berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan rezeki-rezeki gitu lah. Ada orang punya bahasa dulu. Jadi maknanya malaikat ni semua dia panggil hamba Allah. Israfil, Israf. Apa benda? Carilah tu masuk tanduk ke, masuk apa ke. Oh, ini maksud dia. Tu orang kaji-kaji bahasa. Cuma sekadar nak share je. Dia tak ada kisah pun macam mana pun. Yang penting yang fardhu ain bukan tadi. Tu cabang. Yang fardhu ain adalah 10 tu beriman. Wajib beriman 10. Tahu satu-satu. Bila disebut, ingat. Bila sebut je, Jibril dah tahu. Malaikat. Tu fardhu ain. Jadi kepala malaikat yang 10 ni, sebab dia duduk di bawah para nabi. Dia duduk bawah nabi. Maknanya manusia kalau kena gaya lebih tinggi daripada ketua malaikat. Kalau kena gaya, iaitu nabi lah. Tak adalah sekarang, maknanya tak boleh dah lah. Sebab nabi dah ditutup. Last kali nabi kita. Cuma kena gaya, manusia boleh lebih daripada malaikat. Walaupun manusia ada nafsu. Kita tengok bawah ni, kita jumpa kat bawah. Dan kemudian pula martabat segala orang yang khawas. Khawas tu jamak daripada khas. Khas tu khas lah. Dikhaskan. Khas tu apa? Untuk yang khas lah. Orang yang dikhaskan. Orang yang dipilih. Ya? Segala orang yang khawas daripada segala manusia. Manusia ramai, tapi orang itu dipilih. Mudah kata, wali lah. Senang cerita. Kan? Wali lah. Orang yang Allah pilih. Dia duduk bawah kepala malaikat yang 10. Maksudnya martabat. Hebat tu. Okay? Dan yang wali ni, khawas ni termasuk para sahabat Nabi. Duduk situ lah. Duduk dekat khawas. Mereka yang dipilih. Mereka yang dikhaskan. Kemudian pula martabat segala awam daripada segala malaikat. Selain daripada 10 tu, dia panggil malaikat awam. Malaikat kebanyakan. Malaikat awam. Orang awam. Malaikat awam. Malaikat awam. Jadi, yang ni saya nak beritahu ni. Yang mana orang khawas, dia duduk martabatnya atas daripada malaikat, sedangkan malaikat tu tak ada nafsu. Memang duduk tinggi. Tapi manusia, dia boleh tinggi daripada makhluk yang nama malaikat. Walaupun malaikat tu tak ada nafsu, sebab padanlah dia duduk tinggi sebab dia tak ada nafsu. Tapi kalau kena gaya, makhluk boleh lebih daripada malaikat. Tapi bukan kepala malaikat. Kepala malaikat tak boleh. Kepala malaikat Nabi dan Rasul dan tak boleh lah. Sekarang dah tak ada dah. Yang duk ada sekarang tu je lah. Yang duk ada je lah. Yang lepas.
Jadi kalau orang sungguh-sungguh, dia boleh lebih baik ataupun martabat lebih daripada malaikat. Lebih daripada malaikat. Malaikat apa? Malaikat biasa, malaikat. Kemudian nombor martabat seterusnya. Kemudian pula martabat awam daripada manusia. Kita kebanyakan ni maknanya atas pada kita malaikat. Atas pada malaikat para wali. Atas pada tu kepala malaikat. Atas pada tu nabi. Atas pada tu rasul. Atas pada tu yang 5 tadi. Paling nombor 1 nabi kita. Itu boleh letak. Maka di dalam itu sebaik-baik daripada ahli kurun, iaitu segala sahabat Nabi SAW. Dari segi kurun pula, dari segi kurun tu apa? Kurun tu abad lagi panjang. Abad berapa tu? 100 lah. Kurun qarni, summa qarni, kurun aku. Kemudian pada tu, kemudian aku. 3 kali Nabi sebut 300. 100 tahun lah. Satu kurun. Kalau ikut pada hadis Nabi kata terbaik adalah kurun aku, summa, kemudian kurun sebelumnya. Kemudian sebelumnya Nabi sebut sampai 3 kali. 3 kali. Maknanya 3, dan bila ulama kaji, ulama katakan maksud 3 kali tu 300 tahun. Yang kita panggil salafus soleh tu lah. Jadi kalau nak kira maksud kurun ni, maksudnya yang terbaik adalah sebaik-baik waktu, sebaik-baik waktu lah, sebaik-baik waktu, sebaik-baik zaman. Sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi pastinya. Nabi kita pastilah. Kemudian zaman para sahabat. Itu nak beritahu. Itu sebaik zaman. Dan kalau ikut hadis tu, zaman para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in. Zaman Nabi terbaik, zaman para sahabat, iaitu manusia, orang yang jumpa Nabi dia panggil sahabat. Kemudian zaman tabi'in, dia tak jumpa Nabi, dia jumpa sahabat. Tabi'in, kemudian dia tak jumpa sahabat, dia jumpa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lebih kurang 300. Imam mazhab 4 semua duduk dalam 200. Area 90 ada, 150 Imam Syafi'i, ada 200, ada 200 lebih. Dah malah yang kita mengaji akidah Asy'ariyah Maturidiyah tu, jalanan sifat 20, duduk dekat 200 lebih. Maknanya salafus soleh yang terbaik. Yang terbaik. Cuma mereka wafat pada 300 lebih. 300 hijrah lebih. Tak hafal pula berapa. Itu kurun yang terbaik. Selepas pada itu macam mana? Maka semakin menggigit. Dia panggil semakin menggigit. Zaman semakin turun, makin dia tak ada makin orang kemudian lebih alim daripada orang, tak mungkin jadi gitu, tak. Dia makin teruk lah, mudah kata. Makin teruk, makin teruk, makin jahanam setelah 100 tahun sampai sekarang lagi jahanam. Itu maksud dia. Dari segi kurun, dari segi zaman. Dan wajib pula kita i'tiqad. Kita pegang lagi, apa lagi? Bahawasanya, ni habislah, bab Nabi habis. Bahawasanya, nak panjang kita kifayah, nanti kita mengaji bab tu. Bahawasanya makhluk sekaliannya, semua makhluk mati pada ketika sehabis-habis segala umur mereka itu. Kita kena i'tiqad kalau makhluk tu habis umur, kalau habis umur ni kita maksudnya Allah dah takdirkan umur dia berapa, habis tu. Habis bateri habis mati, mesti mati. Ada kata habis rezeki mati, boleh juga. Habis rezeki mati lah. Ada kata habis umur. Ada kata Allah dah tentukan umur dia berapa, sampai masanya mati. Takkan mungkin lebih. Kena pegang gitu. Yang ni tak ada masalah kot. Sebab kita selalu tengok orang mati. Tak ada masalah untuk kita pegang. Dan bahawasanya yang mengambil nyawa mereka itu malaikat maut. Tu Malikal Maut. Namanya Israel. Ini yang berlaku khilaf. Sebab kaum dulu pun panggil Israel juga. Dan dia kata sebenarnya bukan Israel, tapi tak apalah, ya kita ambil Israel lah. Bukan asal nama dia je pun. Tapi malaikat maut. Dan bahawasanya segala mereka itu, tapi malaikat maut ni bukan mematikan. Yang saya baca ayat tadi lah. Qul yatawaffakum. Yatawaffa, wafat. Katakanlah, yatawaffakum, yang mewafatkan kamu. Qul yatawaffakum malakul
mautil ladzi, malaikat maut tu wukila bikum, wakil. Semua tu kita boleh faham kalau kita perhati. Ini bahasa Melayu ni, bahasa Melayu. Kita je baca tu. Qul yatawaffakum, katakanlah. Yatawaffakum, wafat. Matilah. Bila seorang tu mati? Malakul maut, malaikat maut. Malakul maut alladhi yang wukila bikum. Yang jadi wakil. Wukila, wakala, wakil. Wakil apa? Wakil Allah. Wakil untuk cabut nyawa. Tapi yang mematikan Allah, bukan malaikat maut. Dan bahawasanya segala mereka itu ditanyakan orang. Dan bahawasanya segala mereka itu ditanyakan orang mereka itu. Kemudian daripada. Dan bahawasanya segala mereka itu. Mereka itu, segala mereka itu. Mereka itu tu malaikat. Ditanya orang mereka itu. Malaikat tu tanya orang yang mati. Ya? Kemudian daripada ditanamkan mereka itu. Berapa banyak mereka itu dah. Ni seni kita lama. Berapa banyak mereka itu dah. Okay? Kemudian kemudian daripada ditanamkan mereka itu orang tu dalam kubur. Bila masuk kubur, ada malaikat yang akan tanya. Bila dicabut nyawa, masuk kubur, ada malaikat yang tanya. Kubur ni pun bukan maksud kubur tu kubur Melayu. Bukan. Alam kubur bukan maksud kubur Melayu. Kubur Melayu tu kubur. Jadi macam mana? Kubur tu maksud satu alam lain. Alam lain. Yang mana kalaulah kita kata kubur tu kubur, macam mana kalau orang mati dalam perut harimau, kena makan harimau, dia tak ada kubur? Dia tak kena azab kubur? Dia kena juga. Sebab kubur tu bukan kubur. Kubur kita, kubur Melayu. Kubur tu satu alam lain. Cuma memang adalah riwayat dia kat kubur tu diberi roh balik masa kat kubur tu. Di antara hidup dan mati, tengah-tengah. Macam kita tidur, di antara tidur dengan tak tidur kan dia macam apa, mamai tu kan. Lebih kurang samalah macam tu dalam kubur nanti. Allah bagi nyawa tapi separuh. Masa nak jawab mungkar nakir. Sebab tu kita boleh jawab, kita boleh jawab kan, marrabbuka kan, boleh jawab kan. Kenapa yang boleh jawab? Sebab kita diberi ilmu balik, kita diberi fikiran, kita diberi iman. Tapi yang jawab iman. Cuma kita diberi. Macam mana nak hidup tu? Lemah lah. Tu lain lah cerita dah. Tak boleh nak fikir lah. Tu cerita lain. Tapi diberi balik nyawa pada kita di antara hidup dan mati. Seumpama di antara tidur dan jaga. Masa tu ditanya. Dan sebab tu seksa tu sakit. Cuma kalau disebut kubur, alam kubur, bukan masuk kubur tu. Dia ada alam lain. Orang mati tak ada kubur pun dia ada alam kubur dia. Lepas tu akan ada malaikat yang soal dan pukul. Pukul lah kalau tak boleh jawab. Kalaulah orang yang tak beriman dengan azab kubur, para ulama meletakkan tak kafir. Tapi berdosa besar, fasik. Siapa yang tak beriman kata tak ada azab kubur ni, tak kafir. Tapi jangan kata tak ada hari kiamat, hari kebangkitan. Sebab dia hari kebangkitan tu rukun iman, percaya kepada hari akhirah. Cuma ulama kata akhirah itu adalah yang pertama kubur, azab kubur gitu-gitu macam-macam dia listkan. Tapi asalnya adalah hari kebangkitan, hari akhirat. Tak percaya pada hari akhirat, kufur. Tak percaya kepada azab kubur, dosa besar. Dosa besar. Alam barzakh ni kita cakap secara umum. Alam kubur tu khusus. Alam barzakh tu umum. Alam kubur tu khusus. Dia alam ni banyak lagi. Alam ni apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin tu, alam. Banyak alam. Tapi bukan masuk alam macam kita kan, ni alam. Bukan masuk alam tauhid.
Alam tauhid apa? Selain pada Allah kan? Bukan. Itu alam masuk tauhid. Alam ni dia ada banyak. Dia ada secara umum dia panggil alam barzakh. Alam barzakh ni umum. Dalam tu ada, kalau kita panggil alam kubur tu alam tu juga. Dia ada panggil alam malakut. Dia panggil ada panggil alam jabarut. Macam mana tu? Dia ada alam jin. Jadi alam kubur ni dia gini, dia sebenarnya bukan alam kubur. Dia hidup selepas mati, dia dihidupkan balik. Dia duduk dalam kat barzakh. Tapi detailnya kita kata alam kubur sebab kita tengah cerita tentang kubur. Sebab tu barzakh tu besar, umum, kubur tu khusus. Tapi kata kita selepas mati akan hidup ataupun akan berada di alam barzakh. Betul lah tu. Tapi kita tengah cerita dia mati. Janganlah cakap alam barzakh tu besar. Jadi kita kata alam kubur, maksudnya alam barzakh. Jadi dia panggil umum khusus mutlak. Istilah umum khusus mutlak, iaitu umum dan khusus. Kita khususkan alam kubur tu alam setelah kematian. Mati. Sebab dia boleh bahas lagi. Ada orang alam kubur dia macam taman syurga. Ada orang macam lubang daripada lubang-lubang neraka. Itulah alam kubur bila kita nak cerita tentang kubur. Tapi secara umum tu alam barzakh lah tu. Alam barzakh. Di antara alam dunia dan alam akhirat. Dia tengah-tengah. Dia panggil barzakh. Di antara alam dunia dan alam akhirat dia panggil barzakh. Secara umumnya gitu. Azab kubur ni ada peristiwa yang paling masyhur, Nabi pacak pelepah tamar. Selalu dengar lah. Kemudian Nabi kata yang dalam tu kena seksa. Maka Nabi pacak pelepah tamar. Maknanya adalah. Itulah azabnya. Adalah. Okay. Melainkan segala orang yang ditentukan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan dia. Ada orang yang tak dapat. Tak ada. Dia tak ada azab kubur ataupun azab kubur lah. Azab tu tak ada. Tak ada soal jawab, tak ada. Malah, kita tengok ni, dengan tiada periksa. Periksa tu yang tanya tu lah. Yang itu periksa. Mereka itu seperti setengah daripada segala wali-wali, bahawasanya segala mereka itu dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Maksudnya dia tahu-tahu bangkit hari kiamat je. Dia tak ada periksa. Maksudnya dia tak ada azab kubur. Mungkin himpitan kubur ada. Dia himpitan kubur, himpit. Masa masuk kubur tu dia himpit. Himpit. Orang beriman lega balik. Kemudian tengok jadi taman ke jadi apa. Tapi himpit semua kena. Kecuali para nabi, para rasul, orang yang istimewa lah. Kalau kita semua kena. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Himpitan dia panggil. Contoh dia gini. Begitu. Bumi tu macam peluk. Bumi memeluk. Okey, lama, tak tahu lah berapa lama. Lepas tu baru lepas. Kalau orang beriman. Kalau orang tak beriman, terus sampai kiamat. Dia panggil himpitan. Semua orang kena himpitan. Himpitan kubur. Cuma lepas tak lepas. Lepas pada tu dia lepas ke tak? Dia kata kat sini ada orang wali-wali. Maksud wali-wali tu bukan wali aja. Para syuhada, orang yang mati syahid. Siddiqin, wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa tu. Semua tu yang tak kena azab tu. Mati perang fi sabilillah. Dan mati-mati yang dalam hadis cerita secara khusus lah. Contohnya mati sakit perut. Ada? Mati sakit perut. Sebab dia syahid akhirat. Bila syahid akhirat, nak mati syahid. Maka tak kena. Ada. Cuma ada hadis secara umum macam orang mati sakit perut, orang mati ta'un, orang baca surah Tabarakalladzi sebelum tidur, surah Al-Mulk sebelum tidur, surah Alif Lam Mim Sajadah, surah Sajadah sebelum tidur setiap malam. Yang amal-amalan tu lah, mati malam Jumaat. Tu, amal macam tu. Ada juga yang terhindar, tak kena pun azab kubur. Cuma dia ada syarat-syarat lain lah. Takkanlah mati malam Jumaat lari daripada polis kena tembak sebab merompak, kan? Takkanlah masuk tak kena azab kubur. Jadi dia ada syarat-syarat. Cuma umumnya begitu lah.
Hari-hari baca surah Al-Mulk, setiap malam baca surah Al-Mulk, tapi tak semayang. Takkanlah pula. Jadi dia ada logik dia, panjanglah bahas tu. Secara umumnya dah hadis dia sebut mati terbakar, mati sakit perut, mati beranak, mati taun. Taun tu boleh kias dengan COVID. Mati-mati yang sakit gitu, mati aksiden, mati daripada tempat yang tinggi jatuh, jatuh. Mati kena himpit. Itu semua syahid akhirat dia panggil. Dan mati-mati tadi antaranya yang Allah kecualikan daripada kena azab kubur semua. Ada. Sebab tu kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nak berlindung Allah, ya Allah lindungi aku daripada azab kubur. Itulah kita minta tu. Dan bahawasanya segala umur mereka itu sekaliannya ditimbangkan. Ni yang takut ni. Ada dapat buku. Tengoklah buku tangan kanan ke tangan kiri ke kat belakang ke, dapat buku masing-masing, dapat buku. Tu masuk umur tu masuk buku. Penuh. Kemudian kalau ada sebagian ulama kata ada mizan. Mizan tu tempat timbang. Special tempat timbang ni Jibril jaga. Special tempat timbang ni dia timbang dacing tak? Tapi ni bukan dacing timbang. Digital kot. Dia bukan macam tu. Kita biasa buat penimbang ni kita buat dua, tak? Yang ni satu je kata. Letak je. Kira macam tu. Digital rasanya. Jibril jaga. Malah silap-silap kalau tak puas hati dia keluar. Vup, keluar apa? Keluar gambar, video. Keluar. Apa yang tak puas hati? Semua kau buat ni. Ni. Ada bantahan. Ada bantahan. Keluar masa letak. Letak. Dia punya buku. Dapat sebelum tu dapat buku dulu. Tengok kalau tangan kanan, lega. Dalam surah Waqiah banyak cerita bab tu. Lega, dapat tangan kanan. Jadi bila letak nanti dah macam dah tahu je berat belah mana. Macam itulah. Dan masa umur mereka tadi tu, kalau kita nak bahaslah tentang apa yang kita tak puas hati. Tapi waktu tu mulut tak boleh bercakap. Bukan lidah tak boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari tu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Talk to the hand. Tangan yang bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Dan mereka kaki mereka, tangan mereka menjadi saksi atas mereka sendiri. Dia ni bawa aku pergi disco. Dia ni bawa dia ni tu kaki yang cakap. Maknanya lidah tak cakap. Tak boleh cakap waktu tu zip. Yang lain yang bercakap, mata bercakap. Dia ni tu maksud ni lah. Yang letak aku tengok benda-benda haram ke apa ke. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap, wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka buat. Apa mereka buat semua jadi saksi masa tu. Dan bahawasanya mereka itu lagi akan lalu melintas atas titi siratul mustaqim. Siratul mustaqim, jambatan, mudah kata jambatan. Kadang-kadang dia halus seperti selai rambut di belah 7. Kadang-kadang tajamnya lebih tajam daripada pedang. Macam mana nak melintas? Yang mana kat bawah tu neraka, Jahannam. Bawah tu neraka, kat atas tu titi. Kadang-kadang jadi highway. Kadang-kadang highway. Sebab apa highway? Orang beriman, highway. Ada orang berlari atas tu. Belah sana syurga. Ni syurga, ni titi, ini padang mahsyar. Lalu kat titi tu, bawah tu neraka 7 lapis. Kalau orang beriman, ada iman tapi dosa banyak, dia jatuh, naik kat titik, jatuh, pop, masuk, pergi kat neraka Jahannam yang atas sekali, neraka yang atas sekali. Malah ada pengkaut, dia masih titik, ada pengkaut kat bawah. Berdaki 1000 tahun mendatang. Boleh juga. Itu semua detail-detail tu memang ada lah. Memang ada dia. Macam ni sikit tak, dia sebenarnya bukan gitu. Dia bukan gitu. Dia bergantung kepada dia nak cerita apa. Kalau orang tu orang yang banyak buat masalah, ibu-ibu tahu lah. Kalau orang tak ada masalah, macam kilat. Macam ni lah. Kalau orang banyak korban, naik unta. Kalau dia korban unta.
Jadi tak boleh kita kata semudah itu 1000 tahun. Tapi faham maksud dia. Ada orang sampai bukan mengangkat, ngesok. Bila ngesok kan lambat. Tak boleh berdiri. Lembek kepala lutut. Sebab apa? Adalah dosa-dosa yang dia buat banyak. Dah lah betul banyak pengkaut, silat-silat jatuh. Jadi memang 1000 tahun lah. Jadi dia kalau nak baca hadis memang ada riwayat, tapi dia ada khusus. Tu cerita apa? Cerita hati-hati. Jangan buat bukan-bukan atas dunia ni. Jangan senang-senang. Buat apa-apa sebab nanti kita akan lalu titian sirat. Jadi titian sirat tu 1000 tahun kalau jahat. Dia gitu sebenarnya. 1000 tahun naik, 1000 tahun ni, 1000 tahun. Itu dalam keadaan normal. Tapi orang yang baik dia dapat kuasa daripada Allah untuk terbang. Ja'far At-Tayyar ada sayap terbang. Ada yang naik macam laju, macam kilat. Ada macam berlari, ada macam merangkak. Tu. Jadi bergantunglah. Kalau dia berlari takkanlah 1000 tahun, kuranglah sikit. 100 tahun ni ke? Macam tu lah. Kalau dia dapat kuasa pada Allah untuk laju 100 km sejam, kurang lagi. Macam tu lah. Cuma bolehlah kita kata kita nak tujuan disebut riwayat tu nak bagi gerun. Yang kita nak bukan macam tu, kita nak syup. Itu yang kita minta. Dan kita minta jadi highway, bukan jadi. Sebab tu kalau kita katakan hati-hati, titian sirat tu lebih tajam daripada pedang, rambut belah 7. Bukan kita nak kata aku nak duduk situ. Kalau kau buat ni, itu kan nasihat. Kalau kau buat macam ni, jadi macam tu. Tapi tak minta sama juga yang soal dalam kubur. Malaikat yang soal dalam kubur, mukanya sangat bengis. Bukan. Kalau kita beriman, muka dia handsome, baik, elok, cantik. Cantiknya tengok, handsomenya malaikat. Malaikat yang terbaik, malaikat makhluk terbaik. Bila makhluk yang baik, mesti muka dia bukan muka uduh. Tapi yang kita kata malaikat yang soal dalam kubur tu, muka dia nak takutkan orang supaya jangan buat jahat. Sebab kalau orang tu tak beriman, jahat, buat maksiat, dia datang dengan muka bengis. Dia kat situ. Melintas. Bila katalah dia tu tak beriman, alamak, hilang tanda. Jika dia tu tak beriman, dia jatuh tu, syut, ni neraka jahanam ni. Jatuh syut. Neraka dah kat sini, tak pergi situ. Orang yang beriman, orang yang ada iman, dia jatuh macam mana? Dia jatuh sampai neraka yang atas sekali, tu kat situ je. Kat situ dalam neraka tu. Orang yang tak beriman, orang yang kafir, jatuh, dia tembus daripada neraka tu masuk neraka bawah. Kerana apa orang beriman masuk neraka tu? Sebab banyak dosa. Timbang tadi kurang pahala. Dan kenapa dia duduk yang paling atas? Sebab dia akan keluar satu hari nanti. Yang 6 lagi neraka tak keluar-keluar, dah masuk terus. Semua masuk, seal, teri tu. Ambil sampai selama-lamanya kena seksa. Tapi orang yang beriman tapi buat dosa, jatuh, terbuka. Neraka jahanam tu terbuka. Sebab apa? Seorang keluar. Ada orang masuk, habis perbicaraan semua dah masuk tu, maksudnya semua dah pakat masuk syurga semua dah, dia keluar. Maknanya sempatlah tak tahulah berapa lama dia masuk neraka. Kejap aje. Ada, betul keluar. Apa? Dah habis dah. Aku tadi sikit je, timbang tu sikit je. Ada sikit je. Tak selawat kat Nabi, tak banyak selawat kat Nabi. Jadi kalau selawat kat Nabi, Nabi ambil serban dia letak. Kalau sikit-sikit tu Nabi ambil, umat aku dia letak je. Jadi berat. Tapi tak selawat kat Nabi, tak ingatkan Nabi. Alamak, masuklah neraka kejap. Tak apalah. Tak rasa neraka jangan cakap tak apalah, sekejap je. Orang lain lagi lama, juta-juta tahun. Jangan weh. Terai api dunia pun tak larat. Masa tu semua nabi-nabi duduk risau masa melintas, masa titian sirat. Satu je ayat keluar kat mulut dia. Selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah, tu je lah. Nabi-nabi risau je duduk. Umat dia tu lah, seorang jatuh. Jatuh. Ada yang dah tak ujung dah. Jengkaut datang. Jengkaut lah kita kata. Tarik ke bawah. Allah. Dia rebah di garisan penamat. Ada gitu. Allah, takut tu. Jadi kalau banyakkan korban, mudah-mudahan dapat naik. Mana-mana ikhlas lillahi ta'ala betul. Yang mana selepas kita berkorban, kita terkorban. Bukan nak makan daging sangat pun kita ni. Kita memang betul-betul nak bagi. Kita tak sibuk pun dengan daging korban yang kita korbankan tu. Mudah-mudahan itu kita tunggang nanti. Cepat sikit sampai.
Tapi ada setengah ulama kata itu pendapat itu adalah hadis dhaif. Kita tak ada tunggang-tunggang gitu. Ada kata gitu. Tak apa lah. Hilang kan. Ada orang kafir tak payah titik, tak naik titik pun. Jatuh. Macam ni. Jatuh terus. Orang kafir tak sempat melangkah. Belum sempat berperang dah jatuh tersungkur. Belum nak langkah dah tersungkur. Ada. Dan titian sirat adalah perkara akidah, tapi jangan buat lawak lah. Sebab saya pernah dengar dulu kawan-kawan tu buat lawak dulu. Sebab dia kan lintas sebelah sini syurga, kalau lepas masuk syurga, bawah tu neraka. Ini pada mahsyar, atas tu arash. Jadi bila tahu macam tu dia buat lawak. Kalau nak buat jahat, jawab sungguh-sungguh. Buat jahat gila-gila jahat. Jangan jahat sikit-sikit, jawab sungguh. Lepas tu jangan naik titian sirat. Jangan. Lepas tu malaikat bengang. Malaikat ada jaga, mesti malaikat bengang. Dia sepak pergi masuk syurga terus. Jangan main gitu. Yang akidah. Saya ingat dulu kawan-kawan tu cerita. Buat jahat sungguh, lepas tu bila dia suruh, ada malaikat duk halau. Lalu. Cepat gitu kan. Dia tak nak dia kata. Lepas tu malaikat tu sepak dia sampai ke sana. Tu, tapi jangan buat jahat sikit-sikit. Jahat sikit-sikit tak jadi. Jangan main-main lah. Ni perkara akidah. Dan last. Dan bahawasanya segala mukminin orang yang beriman lagi akan minum mereka itu daripada telaga Nabi. Telaga boleh kata haud ni kolam, atau telaga Nabi SAW, dan mendapat oleh mereka itu akan syafaatnya yang besar pada fasal hukum mahsyar. Nanti ada bab tu, dia kata bab mahsyar kat mana kat belakang ni. Nanti dia kata ada berkaitan dengan syafaat, nanti ceritalah gitu. Cuma nak beritahu bahawasanya kita umat Nabi akan dapat minum dekat telaga Nabi ataupun haud Nabi. Semua Nabi yang ada umat, dia ada haud, dia ada telaga ataupun ada kolam dia sendiri, ada besar ada kecil, ada bentuk masing-masing. Nabi kita paling besar dan Nabi kita paling banyak gayung. Sebab umat ramai, paling banyak gayung untuk Nabi bagi minum. Sebab waktu tu haus, bila minum takkan haus sampai bila-bila. Bila minum hilang haus sampai bila-bila. Takkan haus ataupun hilang haus sampai bila-bila. Nabi-nabi lain pun ada juga, dia bagi kat umat dia juga. Umat yang beriman lah. Umat yang tak beriman tak bagi. Hanya satu je Nabi je. Ingat tak? Nabi apa yang tak ada kolam? Nabi apa? Lupa lah. Nabi apa? Ada satu je? Bukan. Nabi apa? Lupa lah. Dia ada unta. Nabi Saleh. Banyak lupa sekarang ni. Nabi Saleh. Nabi Saleh dia special. Dia bagi susu dekat umat dia. Sebenarnya sama je, tak kisah, yang penting Amin hilang tu je, nak beritahu tu lah. Dia tak ada telaga. Ada riwayat mengatakan haud Nabi bentuk segi empat. Haud Nabi segi empat. Ada yang kata bulat, itu Nabi-Nabi lain lah. Nabi kita segi empat. Okay. Orang yang munafik, orang yang fasik, buat dosa buat dosa, Nabi tak bagi minum, malaikat halau. Habislah, ni kita baca laju-laju je lah. Ni kita tahu Nabi kita, takkan kita tak tahu. Dan wajib pula kita i'tiqadkan bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab. Pegang Nabi Arab, bukan Melayu. Tu tak ada Rasul Melayu, walaupun dah letak jawatan dah Rasul tu. Tentang dia letak jawatan, saya telah meletakkan jawatan sebagai Rasul Melayu. Tak ada, tak payah sembang lah. Tak ada. Rasul ke Cahayapin tu dia ngaku Rasul juga tu, tapi Rasul dia lagi hebat. Langit kerajaan langit Rasul semua, dengan Hindu ke apa semua sekali, dia Rasul sekali. Dia lebih tinggi daripada segala-galanya. Bahaya. Saya tengok Ayapin tu, saya nampak kaki dia. Saya tengok kat atas, tak nampak. Ada tak pengikut dia cerita. Ya Allah.
Alam di sebalik mata. Alam Bazrah. Kita kata alam Bazrah menentang apa alam Bazrah ni? Alam Bazrah sebut masalah. Tengok itu dia pengikut je. Aduh, pelik. Saya pergi dekat alam sebalik mata. Amboi cakap. Saya nampak ayah pin, kaki dia. Saya nampak kaki dia. Saya tengok ke atas, tak sampai-sampai. Tinggi ayah pin. Tengok video. Tengok kan, takkan tak tengok video tu. Memang Allah. Alah, kami ada nabi. Kau ada nabi? Kau ada nabi? Ya, pak makcik tu. Sebab bila masuk mahkamah tu kan dah jatuh hukum tu. Ramai pengikut dia pergi. Ada seorang makcik ni. Tua dah macam umur 60 ada. Kata kenapa makcik panggil macam ni makcik? Tak, walaupun kau kata kami salah, kami ada nabi, itu nabi kami. Kau ada nabi? Mana nabi kau? Mana tunjuk. Pak makcik ni. Tengoklah dalam video tu ada cerita tu. Kelakar betul lah. Tak ada dah habis dah. Kita iktikad tak ada Melayunya. Orang hintai dia isap dalam rumah ada orang hintai dia, dalam kat rumah dia isap okok gudang garam. Nabi apa isap okok gudang garam? Meletup pop. Apa benda dah. Itu pun ada orang percaya. Yang percaya tu ada doktor, ada pensyarah pula tu. Ustaz ada? Itu bukan ustaz itu. Baru nak start tu. Aduh, hai. Tak tahulah. Teko ada tu ada lagi tak? Teko besar. Pecah lah. Jawab pecah lah. Kita pecah macam pecahkan berhala dekat yang Nabi pecah berhala masa buka Mekah tu lah. Macam tu pecahkan betulnya. Hei, pelik lah. Hai. Bangsa Arab lagi Quraisy. Dalam Arab tu dia ada dia punya Quraisy, iaitu Nabi itu iaitu penghulu kita Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah ataupun bin Abdullah, anak Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib. Bab kisah ni kita akan cerita nanti dalam kitab yang tebal lah. Kita ni kita baca lah. Abdul Muttalib tu bukan nama dia, nama sebenar bukan. Abdul Muttalib ni bukan nama sebenar. Abdul Muttalib bukan nama sebenar. Okay. Abdullah bin Abdul Muttalib, nama sebenar dia Syaibah. Orang kaji Syaibah ni masuk uban. Masuk Syaibah tu sebab lahir-lahir dah ada uban. Mungkin 1 2 kot. Orang panggil uban terus Syaibah. Ada orang kaji lah. Bahasa ni ahli bahasa. Abdul Muttalib tu nama Syaibah sebenarnya. Abdul Muttalib anak Hashim, bin Hashim. Anak-anak tu bin lah, bin Hashim. Hashim tu ada adik-beradik. Hashim tu ada adik-beradik. Adik-beradik Hashim tu seorang nama Muttalib. Muttalib tu pergi ambil Syaibah tu. Dia pergi ambil Syaibah, anak saudara dia setelah kematian Hashim. Hashim meninggal. Ada orang cakap Hashim. Bukan, Hashim dah meninggal. Ada orang cakap Muttalib. Muttalib ni adik-beradik Hashim. Kau tahu tak kau ada anak saudara? Siapa kata ni? Orang Mekah tu, dia kata dekat Muttalib. Muttalib ni adik-beradik Hashim. Hashim tu lah ni Abdul Muttalib bin Hashim tu. Kau kan anak saudara? Bila macam tu lah lebih kurang. Bila Hashim kahwin? Macam tu lah lebih kurang. Bila Hashim kahwin? Dia ada kahwin dulu. Oh iyalah, dia ada kahwin dulu. Tapi dia kahwin dengan orang, bukan orang bandar, orang jauh. Jadi dia duduk di sana. Jadi macam terlupa dia ada anak saudara. Muttalib ni. Kau ada, sekarang dia dah jadi anak yatim. Macam mana cerita ni? Tak apa-apa, aku pergi cari. Tu. Dia pergi cari, jumpa Syaibah, iaitu anak Hashim ni. Jumpa. Lepas dia jumpa tu, engkau duduk kat sini tak sesuai pedalaman. Engkau orang bangsawan. Engkau punya keluarga semua hebat-hebat tu. Syarikat besar-besar dekat Mekah. Kejora Holding semua ada tu, besar-besar tu dekat Mekah tu. Jadi bila macam tu, kau tak boleh, kau tak sesuai duduk sini. Duduk sana. Banyak harta kita kat sana. Ikut. Tapi dia orang kampung. Syaibah ni ikut pakcik dia nama Muttalib. Adik-beradik Hashim bawa. Jadi bila macam tu, masa nak turun sampai Mekah, nak turun barang, orang tengok. Orang tengok Muttalib beli hamba kot, hamba baru kot. Padahal anak saudara dia. Akhirnya orang panggil hamba Muttalib. Abdul Muttalib. Tu Abdul Muttalib. Nama Syaibah. Muttalib tu adik-beradik Hashim. Anak Abdul Manaf bin Abdul Manaf. Abdul Manaf tak boleh letak nama anak Abdul Manaf. Kita akan bahas dalam kitab panjang. Hukumnya haram letak anak nama Abdul Manaf, walaupun keturunan Nabi. Tu kitab panjang lah. Anak Qusay, anak Kilab. Kilab ni kalbun, anjing. Nama sebenar dia lain. Kita masuk kitab panjang baru kita cerita.
Kenapa nama anjing? Sebab dia ketika perang dia duduk depan macam anjing. Macam tu. Anjing dulu bukan Mughalazah. Tu nama tu, ingat? Mughalazah. Keturunan Nabi, ya tak? Dulu kita Mughalazah baru aja. Baru zaman Nabi. Kilab, anak kilab. Kilab tu maksud anjing. Kalbam min kilabik. Itulah dia. Yang kita baca doa dalam sembahyang tu. Tak sah sembahyang kau. Kau sebut anjing. Sah baca. Yang kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim kan. Allahumma ya munzilal kitab, yang kita baca kunut nazilah. Anak Murrah. Anak tu bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Quzaimah. Saya sebut bin lah, saya tak baca lah anak tu kan. Sebab tu maksud dia. Bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Mengikut sebagian ulama, siapa tak hafal sampai sini berdosa. Sampai Adnan berdosa. Sebahagian ulama yang muktamad 3 je. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nasib baik. Sebagian ulama kata siapa tak hafal sampai Adnan berdosa. Dan bondanya Aminah binti Wahab, anak Abdul Manaf. Ni Abdul Manaf ni tak ada kena-mengena. Bukan tak ada kena-mengena, bukan Abdul Manaf yang Nabi. Yang keturunan Nabi kan ada Abdul Manaf tadi kan? Bukan, orang lain. Jangan kata Abdul Manaf sama tak, orang lain. Anak Zuhrah, anak Kilab. Ni sama. Anak Kilab ini sama. Maknanya bertemu titihan tu dekat Kilab. Itu belah bonda Nabi. Dan wajib apa sampai situ je, sampai Kilab je lah. Sebab lepas Kilab dia kembali lah balik kepada atas tadi. Kilab bin Murrah balik lah, bin Ka'ab. Jadi titihan tu bertemu dekat Kilab. Dan warna tubuh Nabi putih bercampur merah. Putih bercampur merah. Kita haram i'tiqad Nabi hitam. Nabi gemuk ke dempol. Haram kata gitu. I'tiqad gitu, haram. Nabi pendek kemetot. Tak boleh. Nabi cun-cun. Nisbah seorang manusia terbaik. Warna dia hitam merah. Warnanya putih merah. Haram kata hitam. Putih bercampur merah. Nak cakap tak nak macam mana? Putih-putih merah lah. Dan bahawasanya ia kesudahan segala Nabi pesuruh. Dia last, tak ada dah lepas tu. Dan bahawasanya ia diperanakkan diperanak tu lahirlah di Mekah. Tempat dia sekarang ni dah jadi maktabah, perpustakaan dekat Mekah sekarang. Arab Saudi tak jaga. Teruk sungguh, patut jagalah. Dan dibangkitkan dengan dia. Dibangkitkan tu maksud jadi rasul lah. Dibangkitkan tu maksud dilantik menjadi rasul umur 40. Dibangkitkan dengan dia. Dan berpindah ia ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Bukan lari bukan jadi pelarian dia berpindah. Istilah yang hijrah. Hijrah ke Madinah setelah umurnya dekat-dekat 52 tahun. Dekat-dekat 53 tahun. Madinah Al-Munawwarah. Kemudian daripada Isra' dan Mi'raj di Mekah. Setelah setahun 6 bulan, setahun 7 bulan Isra' Mi'raj, dia pergi hijrah ke Madinah. Dan wafat ia, ni semua kena wajib pegang ni. Tak pegang berdosa ni. Kena tahu ni. Sebab tu dia buat ringkas dia. Dan wafat ia dengan dia di dalam rumah Aisyah. Dia wafat dekat rumah Aisyah. Rumah tu dengan Masjid Nabawi dia sama dulu. Dia keluar pintu, masuk masjid terus. Dekat bilik tu. Dekat bilik. Dekat rumah tu maksud bilik Aisyah. Dan ditanamkan padanya jua. Jasad para Nabi dan Rasul bila wafat tak boleh pindah. Sebab tu kita sunat kalau meninggal kat situ, tanam kat situ. Jangan pindah-pindah. Ikut Nabi. Tapi tak berdosa. Cuma terbaik meninggal kat situ, situlah tanah kubur kita. Tanam kat situ. Walaupun anak cucu kata nanti senang nak ziarah. Ya, hari raya pergi. Tak senang ziarah pun. Kata je mula. Alah, tanam sini lah. Bawa balik kampung lah. Bawa balik kampung, makan masa, naik van, naik itu, naik ini. Lama nak sampai. Silat-silat 3 hari baru boleh ke bumi. Allah, nanti senang nak ziarah. Yalah, mula-mula 2 bulan pertama. Lepas tu tak ada dah. Jadi, tanam di situ. Kita tengok. Ulama-ulama meninggal tanam situ. Para sahabat pergi China. Dakwah. Tanam China. Ada kubur para sahabat. Alah, Tuan Guru Datuk Harundin asal duduk kat mana? Mereka mana? Jauh nak ziarah. Asal itu sebab dia kata kalau dia pembedahan ni macam tak berjaya, meninggal ke bumi kat situ. Jauh-jauh lah. Sebab nak tiru Nabi walaupun tak wajib.
Lagi satu lagi, kalau nak bawa balik ke Malaysia, kalau naik kapal terbang, katanya dia kena keringkan, dia kena keluar semua cecair. Semua cecair, darah semua cecair. Jadi tak tahu lah, jadi kering, jadi bungka pelek aku, jadi macam mana tahu. Berkedut habis, bukan kedut. Hilang, dia kena buang semua cecair nak naik kapal terbang. Tak tahu lah undang-undang apa tu, macam mana, kenapa. Takut penyakit ke, virus ke, takut bom ke, apa-apa tak tahulah. Tapi itulah dia punya syarat. Jadi eloklah tanam tu kat situ. Dan bahawasanya syariatnya telah mengubahkan segala syariat yang telah dahulu. Dulu ada hukum-hukum sendiri, Nabi kita diutuskan terpadam ataupun terbatal semua syariat dulu. Terbatal. Malah Nabi Isa turun nanti pun kena ikut syariat Nabi. Sepatut dia ada syariat dia sendiri, Nabi Isa. Tak boleh. Bila dia diturunkan nanti masa Dajjal nanti, dia kena ikut syariat. Dia semayang 5 waktu. Dia bayar zakat semua. Sebab terbatal yang lain. Yang terdahulu atasnya. Lagi ia berkekal hukumnya. Dan hukum tu kekal sampai kiamat. Lama mana sekalipun. Dan wajib pula atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui. Wajib. Tak tahu berdosa. Dengan tafsil, dengan detail. Rukun yang kedua. Tadi rukun pertama, iaitu rukun mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Allah dah cerita tentang sifat 50 tu yang kita bincang. Kemudian Muhammadur Rasulullah dah bincang dah habis. Lepas tu dia kata yang itu masuk pula yang kedua. Rukun Islam yang tersebut dahulu, maka iaitu semayang 5 waktu kan. Kan yang kedua rukun Islam semayang 5 waktu, maka iaitu terhenti ia atas beberapa syarat dan nafi mani'. Dan semayang tadi tu, sebab rukun Islam yang kedua, dia ada syarat nak buat, dia bukan main boleh bantai aja, dia ada rukun, dia ada syarat, dan ada nafi mani', dia ada menafikan semayang. Kalau jadi gini-gini tak boleh semayang. Kalau jadi gini haram semayang. Kalau jadi macam ni wajib semayang. Dia panggil mani' ibadah. Penghalang. Macam contohnya haid haram semayang. Macam itulah kan. Ada yang syarat dan ada mani'. Ada penghalang. Maka yang terlebih dicerita dengan dia, dan dicerita seronok sangat, dia kata seronok terlebih cerita sangat dengan dia daripada bersuci. Nombor 1, sebelum semayang mestilah suci. Maka kami berkata, dah cerita bersuci, kami kata apa? Kami kata kenalah bersuci. Jadi bersuci tu macam mana? Akan datang. Pandai dia buat ayat gitu kan. Maka kami berkata, dan tiada sah wuduk. Cerita pasal bab tu lah. Habislah. Kitabut Taharah akan datang. Sikit saya ada buat, kita akan jumpa lagi esok. Saja nak cakap hari ni je. Esok ada kan? Esok kan? Esok malam sambung lagi. Cuma takut esok tak ada pula. Kalau ada yang tak ada. Saya ada buat daurah di Hotel Mandurah, tak jauh dari sini, berkaitan dengan perempuan. Jadi siapa yang ada isteri, siapa ada anak perempuan, mengaji tentang fiqh wanita, haid, nifas dan isyadah. 1 hari daripada pagi sampai asar, daripada pukul 9 sampai asar. Saya karang kitab tu dah tadi dah pergi apa panggil, cetak dah, tunggu siap aja, dah siap nanti. 11 bulan 3 akan di launch di situ. Di situ. Kalau ada sendiri nak belajar ke, ada anak isteri ke, hari Sabtu tu 11 bulan 3. Kalau tak nak belajar pun, bawa isteri, suruh dia pergi jaga anak-anak. Sebab takut kita dipersoalkan sebab kita tak ajar dia. Kalau kita ajar tak apalah, tahu ke tak tahu hukum-hukum tu. Kadang-kadang orang perempuan dia belakang lebih, macam tahu, macam ya tahu. Tanya tak tahu pun. Saya mengajar, saya tahu lah. Konon-konon je, muka macam tahu. Dia tanya semua tak tahu. Anak-anak lagi takut dipersoalkan. Tu fardhu ain tu. Jadi boleh hantar. Kalau tidak pun, kalau setakat nak kitab aja, nanti pergi beli kat situ je lah. Tapi tak boleh masuk lah dewan. Beli, balik. Beli. 11 3, pagi tu pergi, bayar duit, balik. Kalau tidak, nak masuk dewan, dia adalah daftar dia. Kena daftar, kena bagi nama sebelum berapa belah bulan. Lepas tu debat daripada pagi sampai petang kan, nak sewa dewan tu. Jadi anak isteri pastikan bawa pergi, takut-takut dipersoalkan. 11 bulan 3 lah. 11 bulan 3 boleh tanda kalender, pangkah kalender. Tunggu dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.